Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat juga bersua walaupun hanya di dalam alam maya sahaja kerana masalah yang dihadapi kita bersama iaitu pandemik COVID-19 yang telah menular seluruh dunia. Para panel dan hadirin sekalian, falasi terdapat di dalam media sosial. Kesan terhadap masyarakat merupakan judul yang bakal kita kupas sebentar lagi. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mariani binti Zakaria adalah selaku moderator forum pada hari ini. Bertudung hijau berseri orangnya adalah saudari Nur Atikah binti Nur Hisham yang merupakan panel pertama kita dan merakak ketua panel. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya yang bertudung hitam sambil tersenyum-senyum malu adalah merupakan saudari Safia binti Masri. Selamat datang saudari, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak lupa pada saudari kita yang comel molek lagi petah berbicara iaitu saudari Nurul Adilah binti Hizir yang merupakan panel kita yang ketiga pada hari ini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum kita. Saya ingin menunjukkan soalan pertama kepada panel kita iaitu Nur Atikah binti Nur Hisham. Apakah yang dimaksudkan dengan falasi dan adakah falasi ini mempunyai jenis-jenis tersendiri? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini. Yang dihormati, para panel yang akan bersama-sama mengupas secara ringkas tentang falasi. Falasi di sini bermaksud suatu hujah yang lemah dan tidak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran kita. Terdapat dua jenis falasi iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Pertama, falasi formal hanya berlaku dalam hujah deduktif dan premis hujah tidak menyokong kesimpulannya. Kedua, falasi tidak formal pula adalah kelemahan yang terdapat dalam sesuatu hujah tetapi kelemahan ini tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah hujah. Antara faktor penyebab berlaku falasi tidak formal dalam sesuatu hujah ialah tidak cukup data dan fakta, bias dan prejudis, andaian dan kepercayaan menyeleweng, emosi dan paksaan, serta kesimpulan yang menyeleweng. Inilah sebanyak sedikit tentang maksud dan jenis-jenis falasi yang dapat saya terangkan. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator kita. Terima kasih atas penjelasan saudari Nur Atikah. Penjelasan yang sangat terperinci dan menarik pada pandangan saya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada saudari Safiah untuk menjelaskan ciri-ciri media sosial dalam fenomena falasi dan sebutkan media sosial yang terlibat dalam fenomena ini. Dengan segala hormatnya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada moderator kita Mariani binti Zakaria kerana sudi jemput saya pada hari ini. Okay, tanpa melengahkan masa, berdasarkan soalan yang diajukan, apakah ciri-ciri media sosial dalam fenomena falasi? Okay, ciri-ciri media sosial dalam fenomena falasi adalah kenyataan ataupun kejadian yang dapat diperhatikan berdasar kesalahan-kesalahan daripada cara kita berfikir dan menggunakan media sosial sebagai medium utama untuk menyebarkannya. Oleh itu, isu falasi dalam media sosial bukan lagi perkara yang pelik, malah semakin menjadi seiring dengan teknologi masa kini. Okey, banyak kesilapan yang dilakukan oleh falasi ini yang mana kadang-kadang secara sengaja untuk menarik minat orang untuk membaca artikel ataupun berita yang disebarkannya. Okey, sebagai contoh penyebaran berita palsu kan ataupun penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan isu politik ataupun isu keagamaan.
Malah ada juga pelanggaran hak cipta dengan mengedar ataupun berkongsi kandungan berbentuk image ataupun video ataupun visual audio tanpa kebenaran pemilik. Selain itu, antara media sosial yang terlibat dalam fenomena falasi ini seperti blog, Facebook, forum atas talian, televisyen, radio, WhatsApp dan sebagainya. Semua tu berkaitan dengan teknologi kita pada zaman sekarang, semuanya di hujung jari. Kesimpulannya, kita perlulah sedar yang kecanggihan kemudahan ni ada keburukan yang boleh bawa kepada kerosakan cara pemikiran ataupun intelektualiti. Dan rangkaian sosial ni bukan sahaja akan membawa kepada kehancuran masa depan generasi muda, malah akan membawa kemunduran kepada sesebuah negara. Malah kerajaan juga perlu bertindak tegas dalam menangani masalah tersebut. Sekian saja daripada saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan. Ya, benarlah. Kemudahan teknologi sekarang sangat-sangatlah di hujung jari yang mana kita sendiri juga kena pandai mengawal diri, malah tidak menyalahguna kemudahan yang sedia ada dalam mengaplikasikan teknologi. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada panel kita yang ketiga, Nur Adilah, adakah akan ada kesan yang berlaku jika falasi media sosial ini berleluasa terhadap masyarakat kita, dan cadangkan cara untuk membendung masalah falasi ini? Disilakan. Okey, terima kasih kepada moderator Saudari Marani di atas soalan yang diajukan. Terima kasih juga telah memberi kesempatan pada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik pada soalan yang diajukan pada saya, seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini, penggunaan media sosial semakin popular dalam kehidupan masyarakat. Media sosial juga merupakan platform penyebaran maklumat dan berita yang terpantas. Walau bagaimanapun, timbulnya beberapa impak negatif secara tidak langsung. Hal ini amat membimbangkan kerana segelintir masyarakat yang tidak beretika dalam menyebarkan berita dan maklumat palsu yang mengandungi unsur penipuan, memfitnah dan lebih serius lagi, ada yang menghasut orang ramai untuk tidak akur pada peraturan dan nasihat kerajaan. Sebagai contoh, dunia sekarang sedang mengalami pandemik COVID-19. Namun pada masa yang sama, teknologi kita ni yang bergantung kepada teknologi kita yang bergantung harap untuk memberi maklumat mungkin berisiko mendorong pada infodemik yang boleh menebahkan maklum malas global dan membahayakan usaha mengawal pandemik ini. Misalnya seperti isu penyebaran berita palsu yang mengenai vaksin yang menyebabkan punca masyarakat ragu tentang pengambilan vaksin. Terdapat segelintir masyarakat yang anti vaksin telah mengeluarkan satu video yang menjelaskan bagaimana vaksin boleh mengubah DNA sehingga kisah-kisah pandemik, kisah-kisah panik tentang warga yang nazak selepas menerima suntikan. Hal ini secara tidak langsung membuatkan masyarakat terus membuat spekulasi bahawa pengambilan vaksin ini boleh membawa kepada maut. Seterusnya, cadangan bagi membendung masalah falasi ini adalah dengan mengamalkan konsep tidak pasti jangan kongsi. Setiap individu itu harus menggunakan cara semak sebelum sebar, iaitu 3 cara. Yang pertama, kita mestilah baca dengan teliti mengenai post tersebut. Yang kedua, kita ambil masa untuk semak kesahihan dan fakta berkaitan post tersebut. Yang ketiga, barulah kita sebar dan berkongsi maklumat itu setelah mendapat kepastian. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih banyak Saudari Adilah di atas pencerahannya. Ya, betul. Apa-apa maklumat sebelum menyebar perlulah kita kaji dahulu seperti mana yang disebut oleh panel kita, iaitu baca, semak, kemudiannya baru kita berkongsi segala info yang pasti itu kepada orang ramai. Selanjutnya, sebelum berakhirnya forum kita pada hari ini, ingin saya menjemput ketua panel kita untuk merumuskan topik perbincangan kita sebentar tadi. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Marani binti Zakaria. Baiklah,
Apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah isu penyalahgunaan media sosial sememangnya banyak memberi impak negatif kepada individu itu sendiri maupun masyarakat. Para remaja seharusnya bijak menggunakan kemudahan teknologi yang disediakan kepada mereka pada hari ini untuk tujuan kebaikan dan bukannya menyalahgunakan kemudahan tersebut. Oleh itu, ibu bapa perlu mainkan peranan yang utama bagi mendidik anak-anak sejak kecil lagi tentang cara penggunaan kemudahan teknologi dengan betul, serta memberitahu mereka apakah kesan yang akan berlaku sekiranya menyalahgunakan kemudahan media sosial, supaya mereka tidak akan melakukan kesalahan apabila meningkat usia remaja. Wallahualam. Terima kasih banyak Nur Atikah. Jadi tuntasnya di sini jelaslah media sosial sebagai wadah alternatif untuk dihidangkan kepada masyarakat. Namun angkara sesetengah pihak telah terjadinya agenda tidak baik dan perlu mendapat perhatian sewajarnya. Tindakan sengaja mencipta dan menularkan maklumat palsu untuk menjatuhkan reputasi atau imej individu, organisasi besar dengan memberi dan artikel tanpa fakta dan bukti terdorong kepada unsur fitnah. Media sosial semestinya dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, bukan penyalahguna teknologi tersebut. Baiklah, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun dari kami berempat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.